Madam, Ya. saya tak dapat nama attendance sebab saya punya tally tak ada yang tempat present tu. Tak dapat apa? Tak dengar lah. Tak dapat nama attendance Aha. sebab yang button present tu tak ada. Oh, sekejap Letak attendance malam. Okay, madam. Okay dah. Okay, thank you Syafini. Welcome. Suara saya double lah? Tak. Okay. Okay, so hari ni kenapa saya dengar suara saya double? Okay. Dengar jelas suara saya? Jelas. Okay. Okay, so hari ni saya nak masuk kepada subtopik baru. Sebelum saya masuk, saya nak buat teguran sikit untuk siapa yang tak submit lagi coursework. Kalau awak perasan banyak coursework yang saya suruh awak submit tu maksudnya yang saya suruh submit yang siap bertanda lah. Sebab saya nak make sure awak buat. Dan untuk subtopik yang kita nak masuk petang ni, okay, kalau awak tak buat example 2.1 ni, okay, saya tak pastilah tak buat tu atau tak submit tu disebabkan internet ke, disebabkan tak faham langsung ke ataupun memang tak tengok video saya. 3 orang ni dan dia adalah orang yang sama. Okay, kalau awak tak tengok video dan awak tak buat, tak cuba buat example 2.1, awak ada masalah pada subtopik seterusnya iaitu subtopik yang saya nak ajar petang ni. Okay, Satina hari tu pun pernah sekali tak hantar. Azrin, Haris, Syahrizal, orang yang sama. Okay, kalau tengok question 2.1 A and B pun ramai yang tak hantar. Abra, Kiasatina, Azrin, Arif, Syahrizal, Nurin. Okay, so saya tolong saya minta homework yang saya bagi tolong submit sebab saya dah buat video recording dah untuk awak. Dan untuk make sure awak betul tengok video recording saya kena ada bagi homework lah dan awak kena submit. Okay, saya nak yang siapa yang saya sebut nama tadi yang masih missing untuk coursework 2.1 dengan 2.1 A and B, tolong submit hari ni juga saya nak sebelum pukul 10 malam. Okay, kalau tak untuk next class saya tak bagi awak join saya punya kelas. Awak belajar sendirilah kalau macam tu. Okay. Okay, so untuk petang ni saya nak masuk subtopik baru iaitu awak akan belajar tentang sketching a graph. So petang ni tolong be focus. Okay, kita tak ada calculation, it's just sketching for the graph. Walaupun hanya sketching, okay, ada banyak konsep dekat sini. Okay, so awak akan ada 3 jenis graph. 3 jenis graph. Yang pertama awak akan ada displacement time graph. Yang pertama you have to sketch, and then VT graph yang kedua, dan juga AT graph yang ketiga. Kalau ada soalan boleh terus check dekat bahagian message tu, saya akan jawab lah. Okay, kemudian lepas kita sketch, so kita akan belajar interpret the graph. So daripada graph apa nilai kita boleh dapat, okay, untuk kita jawab soalan. Okay, so untuk modul awak chapter tu saya harap semua orang dah dapat modul daripada Freeboard. Jangan tiba-tiba ada yang mesej saya cakap Freeboard nak ambil daripada modul 2 nak ambil dekat mana. Okay, so ini yang diberi ke awak sebab this is what you need to sketch dalam exam. So ini yang diberi dekat awak, ada 3 jenis graph. So ST graph, VT graph and AT graph. Okay, so sebelum saya masuk kepada setiap graph ni, bagaimana daripada ST graph dia boleh jadi VT graph ataupun macam mana kita nak convert daripada VT graph kepada AT graph. Okay, saya nak awak clear satu benda iaitu gradients untuk ST graph akan memberi nilai velocity. Okay, ataupun saya tulis kat sini. Okay, gradient
ST graph, awak ada VT graph, and awak ada AT graph. Okay, so daripada ST graph, okay, nak convert kepada VT graph ataupun kita nak baca nilai velocity, okay, awak kena betul-betul clear ataupun awak kena ingat sampai bila-bila, okay, nilai gradient. Nilai gradient yang kita cuba, yang kita kira, equation yang sama kita guna pada semalam, gradient akan memberi bacaan nilai velocity. Gradient untuk ST graph akan bagi nilai VT graph, akan bagi nilai velocity. Okay, begitu juga sebaliknya. Okay, daripada VT graph, okay, kepada AT graph, kita nak baca nilai, kita baca nilai gradient, kita kira gradient of VT graph, kita akan dapat nilai acceleration. Ini saya akan ulang banyak kali. Siapa yang tak boleh jawab, saya bagi extra homework dekat dia. Okay. So dua benda ni paling penting. Ini konsep paling penting bila you belajar tentang graph. Okay, gradient pembacaan nilai velocity, and gradient untuk VT graph membaca nilai acceleration. Okay, so yang kedua yang awak kena faham untuk subtopik ni, okay, saya dalam video yang lepas saya ada tunjuk dekat awak video yang saya suruh awak tengok sebagai homework so kalau tak tengok awak akan ada masalah lah dari segi directions. So saya ada explain displacement, acceleration dan juga velocity. So ketiga-tiga ni adalah vektor kuantiti yang mana displacement dia ada positif, dia ada negatif. Okay, acceleration ada positif, ada negatif. Velocity ada positif, ada negatif. Yang ni saya dah explain pada video yang saya dah letak link dia dekat bahagian homework yang apa tu summary tutorial untuk week yang ketiga. So saya boleh tengok lah. Okay, so sekarang ni ini dah clear, saya pergi kepada nota awak tentang graf ini. So kita tengok sekarang ni kita akan tengok, saya akan ajar awak daripada setiap bahagian, awak perasan ada bahagian dekat sini, ada bahagian 1, ada bahagian 2, ada bahagian 3, bahagian 4, 5 dan 6. So setiap bahagian ni saya akan explain macam mana. Saya akan explain daripada in term of ST graph. So macam mana nak convert pada VT graph untuk bahagian yang pertama. Macam mana daripada VT graph kita akan convert kepada AT graph untuk bahagian yang pertama. Saya akan go through bahagian by part part 1, part 2 sampai part 6. Okay, untuk setiap part saya akan explain jenis graph. S sampailah AT graph. Okay, so tengok part 1, so kalau awak nampak kat sini dia berbentuk exponential graph. Exponential graph. Okay, so keadaan di mana, kalau kat sini graph, okay, saya tunjuk keadaan okay. So ini keadaan objek yang berlaku untuk part 1, graf yang pertama tadi, yang mana saya sebut tadi graf dia adalah berbentuk exponential graph. So saya lukis kat sini bagi awak nampak. Okay, exponential graph. Okay, so ini ST. Okay,
So kalau awak tengok kat sini, ni part 1 kan, saya tengok part 1. So objek sekarang ni, kereta sekarang sedang bergerak. Macam mana saya tahu sedang bergerak menjauhi origin ataupun initial point. So contohlah this is your origin lah. Ini origin awak. Okay, sedang menjauhi sebab apa? Nilai S, okay, ini adalah ST graph. Okay, saya pun. ST. Okay, semakin bertambah nilai T, nilai S semakin bertambah. Okay, semakin bertambah nilai T, nilai S semakin bertambah. So tengok dekat objek ni, semakin bertambah nilai T sampai T5, okay, kereta ini semakin menjauhi initial point. Semakin menjauhi initial point. That's why nilai displacement semakin bertambah. Sebab semua orang tahu displacement adalah jarak kereta tersebut daripada initial point. Okay, so kita dah nampak dah satu. So S bertambah, T bertambah. Okay, kenapa dia berbentuk exponential? Kenapa tak bentuk straight line ke? Okay, sebab awak tengok kat sini Okay, so kenapa dia berbentuk exponential? Cuba awak tengok dekat bahagian ni. Bila T1 dengan T2, jarak antara T1 dengan T2 1 second, okay, yang pertambahan adalah velocity semakin 10 saat. Okay, itu contoh 10 saat. Okay, bukan velocity, okay, S. Okay, awak tengok jarak. Ni jarak dia S. Okay, kalau saya pergi pada T4 kepada T5, nilai S dia semakin bertambah. Semakin jauh penambah. Okay, ini S dia kecil. Kalau ini S dia semakin besar. Tapi yang ni S dia semakin besar. Jarak dia antara T3 dengan T4. Dan kalau T4 kepada T5, S dia lagi besar. So penambahan S tu tidak seragam. Penambahan S tu tidak seragam. Okay, so sebab tu dia berbentuk exponential. Penambahan dia tidak seragam lah. Kalau seragam contoh part yang kedua ni, okay, antara T1 dengan T2, jarak S yang dilalui oleh objek, displacement untuk objek adalah sama untuk setiap jarak. Okay. Sama. Dia tak berubah. So ini kita boleh cakap penambahan S untuk setiap nilai T. Kia Satina bawa masuk ya. Kia Satina okey tak? Okey madam. Bawa masuk. Kenapa lewat? Tadi saya masuk GM tak ada orang. Dia macam start meeting lain. Guna link yang sama tapi dia tak masukkan saya kat sini. Macam awak dapat link ni? Ada orang bagi tahu yang ada meeting baru, so saya end meeting yang tadi saya kat dalam tu. Saya leave, lepas tu saya masuk yang ni. Okay lah, next time awak sebenarnya boleh dapat je link tu daripada Google Meet daripada GC Saya tahu, tapi sebab saya mungkin start lagi awal, dia start meeting baru. Ataupun mungkin saya lambat, dia start meeting satu lagi. Oh, okay. Sekejap Sekejap. Khadijah. Mari sini Khadijah. Oh, kuatnya. Sekejaplah, ibu ada kelas. Sekejap tak?
sorry. Sekejap lah. Okay, nah, dia main ni. Ibu buat kelas. Nah. Dia nak conteng. Kita ambil paper. Oh, dah. Ni, dia nampak tak kertas ni? Okey dah. Okey ni. Okey. Oh, lo siap. Lepas seduh. Sleep Sleep tau. Okey. So saya start balik So nampak so setiap penambahan masa 1 saat kepada 1 saat yang seterusnya, penambahan S adalah tidak seragam. Nilai S dia tidak constant. That is why bentuk dia akan jadi bentuk exponential. Okay, so ini untuk ST graph untuk part 1. Okay, so daripada sini kita nak convert VT graph. Saya copy. Okay, so saya besarkan untuk awak. So kita nak convert kepada VT graph, kita kena tahu daripada ST graph macam mana nak baca nilai gradient. Okay, so ini saya dah beritahu daripada mula awal tadi. Adrina, ada tak Adrina? Ya, madam. Okay, Adrina, macam mana nak baca nilai gradient daripada ST graph? Kena guna formula. Guna formula? Guna formula macam mana? Formula gradient. Okey, maksudnya awak masukkan guna gradient untuk dapatkan nilai velocity, betul tak? Betul. Okay, good. Okay, so saya kecilkan sebab saya nak convert kepada VT graph. Okay, so good. So daripada ST graph kita dapat tadi part yang pertama. Okay, macam mana nak convert kepada VT graph? Kita tahu. Okay, S, saya explain tadi, S nak ke VT graph baca nilai gradient. Gradient akan bagi nilai velocity. So kita tengoklah keadaan dekat ST graph sekarang ni. Kita lukis, awak ambil 2 point untuk awak lukis nilai, bukan lukis lah, awak lukis triangle. Sebab triangle, daripada triangle kita tahu keturunan. Okay, ini keturunan yang pertama. Saya ambil 1 point, yang ni saya, So yang ni saya ambil pada 2 point. Okay, so cuba awak tengok pada point yang pertama dengan point yang kedua, keturunan yang triangle yang saya lukis tu ataupun nilai gradient dia semakin bertambah ataupun semakin berkurang. Arif, ada tak? Ya, madam. Okay, Arif, awak rasa antara kotak 1 dengan kotak 2, antara 1 dengan 2 lah, nilai gradient dia atau keturunan dia semakin bertambah atau semakin berkurang? Bertambah. Tambah Okay, so awak bayangkan triangle tu macam kotak. Thank you Arif. Okay, triangle tu macam kotak. Awak bayangkan akan kotak bukit. So kat sini dia tak berapa dia landai lagi, so tak berapa cerun. Yang ini bila masuk kat sini, bila awak cuba nak daki dia akan semakin cerun. Semakin bahayalah kan kalau kita tengah daki bukit. So it means that nilai M semakin bertambah. So bila nilai M semakin bertambah, because M untuk ST graph membaca nilai ST. Yes, Okay, dia tidur. Okay, sebab kita tahu nilai M akan memberi bacaan atau memberi nilai velocity. So nilai velocity dia pun akan bertambah.
Yes, ya je. Okay, so nilai velocity dia semakin bertambah. Okay, so sekarang ni kita bolehlah, okay dah nampak dah, bila T bertambah, velocity pun bertambah. So kita akan boleh plot untuk graf yang seterusnya. Kat sini saya cuba untuk plot VT graph lah. Peniti betul. Okay, disebabkan semakin T bertambah, nilai V pun bertambah. So awak punya graph akan jadi bentuk linear graph untuk V. Linear graph. Okay, so this is how we convert from S kepada VT graph. Okay, clear? Jelas tak? Jelas. Okay. So next, seterusnya sekarang ni kita nak convert pula daripada VT graph ni, okay, nak convert pula apa jadi dekat acceleration. So kat sini awak nampak T bertambah, velocity bertambah. Kalau tengok pada gambar rajah yang saya bagi tadi pun, okay, awak nampak kat sini T bertambah, velocity semakin bertambah. Sebab itulah, okay, pada T4 dengan T5 dia pergi lagi jauh. Sebab velocity dia semakin laju. Dia bawa ke, macam awak lah bawa kereta lagi laju. Bila lagi laju maksudnya antara T4 dengan T5 dia boleh pergi lebih jauh berbanding antara T1 dengan T2. Sebab velocity dia baru 10. Okay, kalau T4 kepada T5 velocity dah naik 40. So nampak tak kelajuan dia? So sebab tu dia boleh pergi jauh. So dekat sini actually kita dah nampak juga, oh maksudnya akan ada acceleration lah sebab the object is accelerate. Ada pecutan lah. So awak tahu acceleration adalah the change of velocity. So ada perubahan velocity bermaksud ada acceleration. Objek sedang accelerate. So macam mana kita nak dapatkan graph AT graph? So saya dah tunjuk awal-awal tadi, daripada VT graph kita boleh baca nilai acceleration kalau kita dapatkan nilai gradient, iaitu nilai gradient sama dengan nilai acceleration. Okay, so kat sini awak cuba tengok. Okay, so saya nak tahu dulu, saya tak nak tahu nilai lagi. Kalau nak tahu nilai kita kena kira lah gradient berapa. Saya just nak tahu behavior of the gradient. Gradient untuk VT graph ni sama ada semakin bertambah ke semakin berkurang sebab dia akan menentukan acceleration. Kejap. Dia di sini. Okay. So sebab saya nak tahu apa jadi dekat gradient ataupun nilai dia adalah kosong ataupun dia sedang berubah ataupun dia semakin berkurang. So saya kena lukislah triangle pada dua titik on the graph. Okay, so contoh saya ambil titik sini, saya lukis gradient. Saya ambil titik sini, saya lukis gradient. Okay, so ada dua titik di situ. Okay, dan terbentuk dua triangle. Dan cuba awak tengok kecerunan untuk triangle pertama, bukit yang pertama dengan bukit yang kedua. Adakah kecerunan dia adakah kotak yang kedua, bukit yang kedua tu semakin cerut ataupun semakin landai berbanding dengan bukit pertama,
ataupun keturunan dia sama? Nurin, ada tak? Yes, madam. So keturunan dia macam mana? Apa yang awak nampak antara bukit 1 dengan bukit 2? Keturunan dia bertambah. Are you sure? Bukan. Kalau you kata keturunan bertambah, dia macam ni. Tengok balik yang tadi. Ini yes, jenis keturunan bertambah sebab kalau you daki, ini landai sikit. Ini dia dah macam menegak sikit. Betul tak? So kalau ini Keturunan dia sama. yes, keturunan dia adalah sama. Okay, thank you Nurin. So M dalam kes ini adalah constant. Keturunan dia sama. So A dalam kes ini constant lah. Sebab dia follow nilai M. Dia follow nilai M. Okay, so bila apa jadi? Bila kita convert kepada AT graph, okay, saya convert kepada AT graph. Okay, disebabkan nilai dia constant, bertambah nilai T, nilai A akan semakin, nilai A adalah sama. So let's say lah pada T kosong, kejutan berada di sini, bertambah nilai T, times T, dia masih kejutan berada pada nilai D. So kalau kita lukis graf, dia akan jadi straight line graph lah. Dia tak berubah. So nilai A akan constant. Okay, so this is how we convert daripada BT kepada AT. Okay, nak tahu nilai dia berapa, you kena kira nilai gradient. Nak guna formula apa untuk gradient, yang tu saya dah tunjukkan semalam dalam kelas Amali. Dia nak ambil mainan dia jaga. Get your toys. Get your toys. Mana? Dalam bilik. Ambil. Ambil kan? Ni. Okay, so balik kepada nota awak tu. Okay, ni nota awak. So that is why part yang pertama ni ST graph. Ini BT graph dia. That's why dia bentuk macam ni. And this one is the bentuk untuk AT graph, the straight line. Okay, so yang graph awal ni lagi spesifik lah sebab dia dah masukkan nilai, dia dah turun cari. So acceleration adalah sama dengan 4. Okay, dah tengok kat bahagian explanation. Okay, so kat sini, that is why object is moving away. Kenapa moving away? Sebab tadi saya dah sebut, okay, bila bertambah nilai T, nilai S semakin bertambah. Awak tahu S adalah displacement, okay, jarak antara kereta dengan inertial point. So semakin jauh, so dia bergerak menjauhi. Okay, menjauhi origin with the increasing speed. With the increasing speed. So bila keluar soalan macam ni, nampak je bentuk graf yang macam ni, exponential graph untuk ST graph. Kalau dia suruh awak nyatakan, explain keadaan objek tersebut, so you boleh buat macam ni lah. So the object is moving away because nilai S makin bertambah, okay, from its origin, dan nilai speed ataupun velocity dia pun bertambah. Dan dekat sini dia tunjuk in a positive direction lah. Positive direction ini saya dah sebut dalam video sebelum ni.
Okay, sebab dia bergerak ke arah kanan, so velocity adalah positive in positive direction dan nilai A adalah constant. All the explanation ni perlu ada bila you menjawab soalan sketching ataupun analyze the graph. Okay, clear untuk part 1? Ada soalan? Okay, kalau tak ada saya pergi kepada part 2. Part 2. So ini adalah jenis graf yang kedua. Okay, antara sini dengan sini. So actually kita boleh nampak, okay, dia adalah linearly graph. Part 2. Okay. It's a linearly graph. Okay, so bermaksud linearly graph bermaksud, okay, pertambahan S padam balik. Pertambahan nilai S adalah constant ataupun seragam untuk for each period. Pada masa yang tertentu, pertambahan nilai S adalah constant. Okay, so saya bagi contoh dekat awak. Ini adalah contoh di mana yang saya dah sebut tadi pun. Okay, awak nampak kan, daripada T1 kepada T2 nilai S sebanyak 4 kotak jarak dia. Sama juga antara T2 nak ke T3 nilai S adalah sama, 4 kotak. So jarak antara nilai S antara masa senggang masa T1 T2 sama sahaja dengan nilai S antara T2 dan T3 dan juga sama sampai T4 dan T5. Tu contoh dia lah. So pertambahan S tu adalah constant, dia pergi jap. Okay, kenapa berlaku macam ni? Okay, disebabkan oleh velocity awak constant. Velocity tak berubah. Sebab tu dia boleh pergi, jarak yang objek boleh pergi adalah sama untuk setiap period, untuk setiap perubahan masa. Contoh T1, T2 dia bergerak sebanyak 4 kotak, okay, dengan velocity 10, dia mampu bergerak 4 kotak dengan velocity 10, bermaksud apabila next period T2 nak ke T3 pun dia mampu hanya bergerak 4 kotak lah sebab velocity dia sama. Berbeza dengan kes yang pertama tadi sebab velocity dah semakin bertambah, dia semakin laju. That's why antara T4 dengan T5 dia boleh pergi lagi jauh. So dekat sini awak boleh nampak dah. So okay, S adalah perubahan S adalah constant. So seragam lah. So del S adalah constant ataupun nama dia adalah seragam ataupun uniform. Okay, so that is why bila kita nak plot the graph dia akan jadi saya nak plot ST graph untuk objek ni. Okay, dia akan jadi straight line. Okay. Saya tebalkan sikit. Okay, dia akan jadi straight line lah. Sebab dia seragam. Dia berubah secara seragam. Dia tak jadi dah exponential graph. Okay, so daripada sini macam mana nak convert kepada VT graph? So benda yang sama you buat macam tadi. Okay. Copy. Okay, so this is ST graph. Okay, nak convert kepada VT graph.
Okay, nak convert kepada VT graph. So kita pun okay, so kena bacalah dulu nilai. Okay, sorry. So daripada ST graph nak convert kepada VT graph. So kita akan baca nilai apa? Ain, ada tak Ain? Ain Najihah. Ni saya macam. Okay, daripada ST graph sekarang saya nak convert kepada VT graph. So macam mana saya nak baca nilai velocity daripada ST graph ni? Gradient. Okay, good. So kita akan baca nilai gradient. So I repeat, saya selalu repeat benda yang paling penting. So gradient untuk ST graph akan baca nilai velocity. Tu yang awak tahu. Nilai gradient sama dengan velocity. So nak tahu apa jadi kat gradient, okay, you memang wajib lukis triangle. Saya lukis lah, tak nampak sangat. Saya guna hijau. Okay, dua triangle saya lukis. So triangle pertama dengan triangle kedua. Okay. Mungkin saya ingat sikit. Okay, so sekarang ni Roha Shikin ada tak? Ya. So Roha, apa jadi kat gradient untuk ST graph ni? What is the behavior of the gradient? Bertambah, berkurang ataupun nilai dia kosong ataupun nilai dia constant? Constant. Sama. Okay, good. Constant. So M constant. So it means that velocity pun akan jadi constant lah. So nak plot VT graph. Sebab kita dah tahu dah, kita dah ada idea. Oh sekarang ni aku dapat dah velocity constant untuk case ni. So macam mana nak plot VT graph? Okay, so awak tengoklah. Contohlah pada T0 dia bermula velocity dia banyak ni. Bila bertambah nilai T, disebabkan velocity constant, so that means dia pada titik yang sama lah. So dia akan menyebabkan graf awak berbentuk straight line. Okay, ada soalan tak nak tanya? Clear? Okay, so habis untuk VT graph, sekarang ni kita nak baca, kita nak convert kepada AT graph pula. Okay, kita nak convert kepada AT graph. Oh, siap terpadam pula. Okay, this one is AT. This one is T. So what is the shape of the graph pula untuk AT graph? Okay, so maksudnya awak kena tahulah apa jadi dekat nilai acceleration, baru kita tahu shape of the graph. So sekarang ni nak tahu nilai what happen to the accelerations. So daripada VT graph kita akan baca nilai gradient. Okay. So sekarang ni saya nak tanya. Aiman ada tak Aiman? Aiman Nur Surya. Ada madam. Okay. Aiman, so gradient untuk VT graph sekarang ni. Constant. Are you sure? Gradient. Awak dah cuba lukis. Sebenarnya saya rasa awak semua memang kena lukis Kalau awak sambil awak follow video saya punya teaching tu, awak kena lukis. So, sekarang ni awak Aiman, awak kena lukis dahulu triangle. Dah lukis belum? Okay.
Ni nak tahu apa jadi kat gradient, you have to draw the triangle. Then you know M dia bertambah, berkurang ataupun constant. Okay, so nak lukis triangle, saya ambil 2 titik tapi saya tak boleh nak lukis. Tak boleh nak terbentuk jumpa triangle. Sebab apa? Sebab graf awak sekarang ni dah betul landai, horizontal, melintang. So ada tak kecerunan? Tak ada. Tak adalah. Tak ada. Sebab kecerunan ni wujud apabila kita ada bukit. Pada jalan raya highway tak ada kecerunan kalau dia straight. Dia horizontal, betul-betul berada horizontal. Okay, so maksudnya gradient awak bernilai kosong. So it means that acceleration pun akan jadi nilai kosong. So daripada sini, okay, kita dah dapat dah info what happened to the accelerations, and kita tahu dah nilai acceleration, iaitu nilai acceleration adalah kosong. So apa yang kita buat? Kita draw. So macam mana nak draw? Untuk A, apa bertambah nilai T, A tetap kosong. Macam mana nak draw? So you tahu pada T kosong, kat sini T kosong kan? So this is A untuk nilai A kosong. Bertambah nilai T, contohlah pada T sini, A tetap kosong. So dia akan jadi straight line yang mana graf dia akan berada pada X axis. Okay, so tengok balik dekat awak punya part 2. That's why bentuk VT graph dia, okay, straight line, and acceleration dia adalah kosong untuk part yang kedua. And back to the explanations. So sekarang ni object is still moving away, masih moving away. Sebab apa? Nilai S makin bertambah. Nilai S makin bertambah ni. So still moving away. Okay, sebab nilai S makin bertambah. So maksudnya semakin menjauhi inertial point. Tetapi kali ni dia bergerak menjauhi inertial point dengan keadaan V dia adalah constant, sama. Dan arah dia masih positive directions. Masih positive direction, okay. Dia masih menjauhi. So S masih positif. Gradient pun awak dapat positif, that means velocity pun positif, so it means a positive direction, tapi A awak adalah kosong. Okay, so awak ingat saya sebut dalam video pada minggu lepas, velocity positif dengan negatif bergantung kepada dia punya arah lah. Kalau arah positif maksud dia bergerak ke kanan, kalau velocity dia negatif arah dia bergerak ke kiri. So nilai M, juga akan menyebabkan kalau M awak dapat negatif, so velocity akan negatif. So nilai M tu awak kena kira, yang ni saya just discuss kat awak dari segi behavior dia. So kalau M awak negatif, velocity akan jadi negatif, bermaksud objek sedang bergerak ke arah kiri. Tapi dekat sini kita nampak dia adalah M dia adalah positif. So velocity pun positif. So it means the to the right. Okay. So nak explain dalam ni soalan exam So the way how you explain tu boleh follow ayat ni. You kena remember lah apa yang kena state. You kena state dahulu what happened to the S. What happened to the S, sama ada moving away ataupun moving towards. And what happened to the velocity, berubah ataupun constant. And dari segi direction, sebab velocity ada directions. And apa jadi dekat acceleration. So 3 benda yang selalu kita guna untuk kita explain apabila soalan keluar. Dia suruh awak analyze the graph. Okay, itu part yang kedua. Okay, settle. Any questions? Saya nak masuk part yang ketiga. Any questions? No. Okay, so kalau tak ada saya pergi kepada part yang ketiga. Di mana graf awak bermula jadi macam ni. Dia exponential tapi dia bukan bertambah, dia semakin kayaknya macam mula kat sini semakin cerun.
Ni macam cerun and then dia semakin landai. Okay, ini adalah shape of the of motion untuk ST graph lah. Okay, untuk ST graph. So kita tengok contoh, saya tolong lukis kat awak untuk awak bagi faham. Dia dalam keadaan di mana yang ketiga yang ni. Okay. Semakin okay, saya tunjuk. Ini T1 dengan T2. Jarak yang dilalui adalah sebanyak ini. Perbezaan displacement. Kita letak S1 lah. Okay. Okay. Apabila T2 kepada T3. Okay, daripada 5 kotak. Sorry, saya pendekkan. Okay. Nilai S2. Senggang masa S untuk yang ketiga. Okay, kemudian cuba tengok antara sini dengan sini pula. S yang ketiga. Kemudian sini. Tengok antara masa T1, T2, T2, T3, perbezaan masa tak sama. Senggang masa adalah 1 saat, 1 saat, 1 saat. Tapi cuba tengok what happened to the S. S semakin berkurang. Sampailah S4 dia lagi kurang. Ini kurang sikit, ini kurang lagi banyak, ini kurang lagi banyak. Okay, semakin berkurang. Okay, sebab apa? Awak tengok kat sini velocity dia berkurang. Maksudnya kat sini dia lagi laju. Dia lagi laju, so dia boleh pergi dengan lebih jauh. Tapi pada saat yang kedua dan perbezaan masa 1 saat, tapi S2 dia jarak dia semakin kecil. Sebab apa? Dia punya velocity dah berkurang sebanyak 30 berkurang kepada 20. Maksud you punya kereta sekarang sedang slowing down. Dia sedang perlahankan kereta. So bila kita perlahan, jarak yang dilalui oleh kereta tersebut ada semakin sedikit lah. Senggang masa tetap sama 1, 2, so 1 saat. Ini beza pun 1 saat, ini pun beza 1 saat, ini beza 1 saat. Tapi nilai S yang keempat dalam masa 1 saat, okay, dia buat semakin jarak yang dilalui semakin pendek berbanding dengan senggang masa yang pertama tadi. Okay, so kita nak plot the graph. Kita nak plot the graph. Okay, dia akan jadi bentuk macam ni lah. Okay, dia akan jadi macam ni. Okay, so kalau daripada sini awak nampak kat sini, contoh daripada T sini sampai T sini. Contoh saya lukis T1, dia pergi lagi jauh sampai T yang keempat tadi. Okay, dia dah makin bergerak dengan perlahan. Perubahan S semakin mengecil lah. Okay, so daripada sini kita nak convert graph kepada VT graph. So copy. Ya sayang. Kejap. Oh ya ke?
Ya. Okay, so nak convert yang ni, kita akan lukis dua triangle. Okay, saya lukis kat sini pula, dua triangle. Okay, so dari sini awak nampak yang ini kalau kita daki bukit dia tinggi. Yang ini kita nak daki dia semakin landai lah, kurang. Okay, so nak convert kepada VT graph. Okay, apa akan jadi? Okay, so nak tahu apa jadi dekat gradient, so apa nak tahu apa jadi dekat velocity, apa awak akan buat? Atira Najwa ada tak? Ya, saya. Atira, so what do you think the velocity for this graph? Untuk this kind of the graph, ST graph, adakah velocity dia bertambah, berkurang ataupun konstant ataupun sama dengan kosong? Berkurang. Berkurang. Macam mana awak tahu dia berkurang? Awak relate dengan nilai apa? Velocity? Ya. Yes, velocity. Macam mana awak tahu velocity awak semakin berkurang? Awak relatekan dengan kuantiti apa? Gradient. Gradient. Okay, good. Okay, so gradient, so awak tahu M baca nilai velocity. So because M berkurang sebab awak punya bukit tu semakin landai, so it means that velocity pun semakin berkurang. Okay, so the way how you plot the graph adalah because contohlah pada T kosong, velocity awak berada pada sini, tengah tinggi, tengah naik. Okay, bertambah nilai T, contoh dekat sini, mungkin velocity dah kurang banyak ni. Apa awak akan buat? Awak akan plot the graph lah. So this is the shape. Bertambah nilai T, V semakin berkurang. Kalau kat sini saya masuk nilai, kalau awak tak faham boleh masuk nilai je. So kat sini contoh dah 10 ms -1 contoh. So dekat titik ni mestilah kosong lah kan. So maksudnya velocity daripada 10 turun kepada kosong. Okay, so daripada sini juga macam mana nak baca nilai A? What happened to the acceleration? Adakah the object is accelerate? Ataupun objek sekarang nilai A dia adalah constant ataupun nilai A dia kosong. Okay, so kita akan tengok lah. Okay, daripada VT graph nak kepada AT graph awak dah memang tahu. So kita akan tengok nilai gradient sebab gradient membaca nilai acceleration. So dalam kes ni kalau saya lukis, okay, ini contoh saya lukis triangle, saya ambil dua kotak. So saya tengok dekat sini, triangle saya, kecurunan dia adalah sama. Tetapi, kecurunan saya adalah bernilai negatif. Bernilai negatif. So it means that it's a negative gradient and nilai dia adalah constant. So, apa jadi dekat acceleration? Acceleration pun adalah dapat nilai negatif and dia adalah constant. Okay, so negative acceleration, what does it mean by the object? Sekarang ni kalau dia suruh awak analyze what happened to the object, yang itu saya dah cerita pada video sebelum ni.
Video homework awak tu, what happen, apa jadi kalau apa maksud dia dengan negative acceleration. Okay. Ni sayang. Okay, so kita plot kepada AT graph. Kalau ada soalan boleh tanya Sekejap, saya nak cancel lah. Okay, so nilai A constant. Okay, disebabkan awak punya nilai acceleration ni adalah negatif. Acceleration awak adalah negatif. So kalau saya nak lukis, saya tak boleh lukis kat bahagian atas y-axis sebab ini adalah di mana untuk A yang positif. So saya tak boleh lah lukis di bahagian area sini. So ini untuk A yang positif. So nak lukis dekat mana? Sebab A saya adalah negatif. So awak kena lukis di bahagian negatif y-axis. So maksudnya kena tambah satu axis ke bawah. Jadi negatif A. Dan disebabkan dia adalah nilai constant. So let's say lah nilai acceleration dah banyak ni. So bertambah nilai T, nilai A tetap sama. So ini adalah negative acceleration. Kenapa berbentuk straight line? Sebab dia adalah constant. Okay, semuanya kat sini awak kena take notes. Okay, because negative, so dia akan dapat negative M, so dia akan adalah negative A. So it means that kena lukis below then, sekejap sana. Ni saya. Ni, ambil ni. Aku masuk tu. Okay, so it means that you have to draw below then x-axis. Okay, is that clear? Cuba balik kepada nota awak ni. That's why lah ni V dia berkurang and acceleration adalah negatif. Velocity berkurang. Dia masih menjauhi initial point sebab nilai S makin bertambah. Daripada tadi dah kurang 80, sekarang dah jadi 110. So jarak dengan initial point semakin bertambah. So dia is still moving away, tapi dia moving away dengan keadaan objek kereta tersebut sedang slowing down. Velocity dia semakin berkurang. Dan nilai acceleration adalah negatif. So berbalik kepada explanation ke sekarang ni. So betul lah. Okay, the object is moving away, still moving away, menjauhi, but with the decreasing speed. So tak laju dah macam sebelum ni. Okay, dan velocity dapat positif, so it means a positive direction, masih bergerak ke arah kanan. Okay, tetapi velocity berkurang and nilai A constant. Okay, nilai A dapat negatif. So nak tahu what does mean by negative A tu awak kena tengok video yang sebelum ni lah. Okay, so habis bahagian yang ketiga. Any questions? Ada soalan? Okay, so 3 part yang pertama ni adalah paling penting. Kalau you dah clear betul-betul 3 part yang pertama ni, dia tak ada masalah untuk ada 3 part lagi. Sebab dalam soalan dia boleh tanya ke 6 part ni. So awak kena hadam lah. So untuk saya, bagi saya kalau you hadam, you
well understand about the tripartite, the first tripartite, tak ada masalah untuk another tripartite. Okay, so yang ni untuk part yang seterusnya ni saya akan terus explain daripada sini lah. Saya tak lukis dah satu persatu macam tadi. So awak tengok yang keempat tadi. Okay, bentuk dia adalah daripada sini sampai sini. This is the shape. Okay, sekarang ni awak nampak kalau kita baca nilai pada point sini dia lebih kurang 140 contoh. Bertambah nilai T, okay, dia dah berada dekat sini 80. So bermaksud displacement awak ketika ini sedang berkurang. Okay, tadi jarak dia 140 daripada initial point pada T sama dengan 15. Okay, dia bukan 140. Pada T bersamaan dengan 20 lebih, 22 macam tu. Displacement ada 80. Jarak dia dengan initial point jadi 80. So apa yang awak nampak dekat sini? Intan Amira, ada tak? Intan Amira ada? Ada. Okay, Intan, apa awak nampak kat sini? The hint saya dah bagi dah tadi. Mula dia 140 jarak dia. Kemudian sekarang ni tinggal 80. So apa yang awak nampak? Apa yang berlaku dekat objek ni? Berkurang. Apa yang berkurang? Punya displacement. Yes, displacement berkurang. So apa yang awak akan nampak? What happened to the car? Dia berada di posisi yang mana? Displacement tu apa dia? Apa awak faham tentang displacement? Jarak titik makin dekat. Yes. Makin dekat. So sebelum makin dekat tu saya nak dengar dulu definition displacement awak. Apa dia? Jarak titik akhir dengan titik awal. Okay, jarak titik akhir kereta tersebut dengan initial point, titik awal dia. Okay, so sekarang ni dah tinggal 80. Bermaksud, betul jawapan awak, kereta tersebut semakin dekat dengan initial point. Sebab daripada 140 jauh dia tadi, tinggal 80. So it means that the object is moving towards the initial point. Apa panggil tu? The object is moving towards the initial point. Origin tu initial point lah. Dia mendekati. Maksud dia patah balik dah sebenarnya. Tadi dia pergi jauh, lepas dia patah balik. Okay. Dan kalau kita tengok, kita lukis velocity dekat sini. Jadi dia juga masukkan. Ini pada. Oh, mana dia punya pada? Aku masuk ni. Ni. Tengok ni. Tengok dia buat. Kecil. Depan. Okay. So kalau kita lukis triangle pada 2 point. Ini triangle yang pertama. Dan saya lukis triangle pada yang kedua. So nampak tak what happened to the M? Ya Satina. Ya Satina ada tak? Ya, madam. Okay. What happened to the M? Gradient of the triangle. Dia berkurang. M awak berkurang. So kalau M berkurang, so M berkurang. So what happened to the velocity? Berkurang. Okay, so M berkurang, velocity berkurang. Okay, sebelum tu M awak positif ke negatif? Positif. Are you sure? Alright. Okay, sekarang ni awak nampak kan dia punya okay, bawa turun lah. Okay. Okay, awak tengok kan sekarang ni awak punya bukit ni menurun. Kalau kita berada di atas pada T15, kita sedang menurun bukit lah.
So kalau kita sedang menurun bukit, bermaksud keturunan kita adalah negatif. Keturunan adalah negatif. So it means that velocity awak adalah negatif. Saya lukis kat sini lah bagi senang nampak. Part yang ketiga. So part yang keempat. So M adalah negatif dan dia semakin berkurang. So it means that velocity pun negatif dan semakin berkurang. Okay. So bila dapat negatif untuk velocity, bila kita nak convert kepada VT graph, so apa jadi? Awak nak lukis dekat positif V, atas x-axis ataupun bawah x-axis. So dia negatif So nak lukis kat mana? Bawah. Bawah. Lukis di bahagian bawah. So draw below then x-axis. Okay. Sorry. Ada siapa-siapa nak ni tak? Cuba tengok pada nilai gradient tu. Betul ke berkurang? Cuba tengok balik. Kat sini you turun. Okay. Sini dia lagi menegak. So apa jadi kat gradient? Bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah. Sorry saya tersilap tadi. Ya sayang. Kejaplah. Ibu ada dua. Part yang keempat. So M bertambah, velocity bertambah. Okay, negatif tu betul. Okay, so it means you have to draw lah. Draw below than x-axis. So how you draw below than x-axis? Ibu nak habis sikit je lagi. Okay, bila you nak draw, you akan draw di bahagian bawah. Dan bentuk dia akan jadi, because sekarang ni velocity awak bertambah. Okay, so saya nak awak tengok pada velocity, pada time 15, velocity adalah kosong. Okay, kita lukis point dekat sini. Dan apabila T bertambah, antara 20 ke 25, dia akan berada dekat sini lah. Sebab velocity bertambah. Walaupun secara matematik dia, negatif 20 adalah lebih kecil daripada kosong. Betul. Tapi sebab velocity negatif ni hanya untuk menunjukkan negative direction. So kalau dari segi magnitude, daripada velocity kosong, dia bertambah jadi velocity lebih kurang 20. So ini kena clear. So walaupun contoh kosong ada lebih besar daripada negatif 20, so secara matematiknya awak nampak okay, velocity ni berkurang. Tapi in physics, okay, daripada V kosong kepada V negatif 20, magnitude dia bertambah, negatif hanya untuk direction. Clear Sebab tu bentuk dia jadi macam ni. Okay, so in physics saya clearkan kat sini. Okay, saya clearkan di sini. In physics, velocity contohlah negatif 20 adalah lebih besar dengan velocity kosong. Sebab apa? Yang ini hanya untuk directions, which is dia nak menunjukkan object is moving to the left. Okay.
So yang ini yang kita nak tengok. You just tengok magnitude dia sahaja. Okay, only focus on magnitude. Okay, so kalau tengok daripada explanation untuk bahagian yang keempat. Okay, the object is moving towards, okay, but with the increasing speed. Okay, betul tadi. Increasing speed. Tetapi negative direction. So it means that macam mana dia boleh tahu negative direction sebab apa? Velocity dapat negative. Okay. And A, what happened to A? So ini awak tahulah. Okay, sebenarnya kalau shape dia straight macam ni, dan kalau kita lukis graph, you lukis graph. Okay, kita nak lukis graph lah, lukis gradient. Still awak dapat keturunan dia adalah constant. Okay, so kat sini M constant. Okay, dan M awak dapat negatif. So bermaksud negatif A, which is nilai dia adalah constant. Okay, sebab tu dia lukis A di bahagian bawah. Masih di bahagian bawah sebab gradient dia negatif. Okay, so ada soalan tak nak tanya? Any questions? Okay. Nak habis dah saya, nak habis dah. Okay, so next. Sekarang ni untuk bahagian yang seterusnya. So saya nak Alia, ada tak Alia? Ya, madam. So what happened to the displacement untuk bahagian yang kelima ni? Makin kurang? Okay, good. So maksudnya objek sekarang ni menjauhi ataupun mendekati origin? Mendekati. Mendekati. Okay, good. So velocity berkurang, so it means it's moving towards, so dia semakin mendekati origin. And velocity untuk bahagian yang keempat ni. Okay, sorry yang bahagian keempat, sorry bahagian yang kelima. Faizwan, ada tak Faizwan? Yes, ada madam. Okay, Faizwan, so what happened to the velocity pula? Which part? Untuk bahagian yang kelima. Bahagian 5. Velocity bahagian 5. Menaik. Macam mana you tahu dia menaik? Apa you buat? Oh wait, 5 dia dekat 0. Awak baca tak daripada ST graph sekarang ni? Okay, macam mana awak nak tahu daripada ST graph ni, soalan saya. Saya cari daripada sini, ini ST graph, macam mana kita nak tahu velocity awak menaik? Jawapan awak betul, velocity awak menaik. Tapi macam mana awak nak tahu? Guna gradient. Okay, so gradient awak dah lukis dah? Gradient kotak? Untuk ST graph dah. Okay, so sekarang tengok pada gradient awak semakin turun ke semakin semakin turun ke semakin landai? Tak. Semakin landai. Semakin landai? Kurang cerun. Semakin kurang cerun. Okay. So bila semakin kurang cerun, korang tak nampak lah. Share balik. Lalu. Okay, so kalau semakin kurang cerun, so it means that awak kata tadi velocity semakin
M dia berkurang. So that means velocity awak Berkurang. Tapi tadi awak jawab apa? Meningkat. Okay, so yang tu kena take note saya betul-betul jangan maksudnya kena lukis triangle bawah nampak. Okay, awak lukis triangle dan awak akan nampak M akan berkurang dan velocity dia akan berkurang. Okay, dan lagi satu saya tertinggal. Dia adalah negatif M lah. Okay, yang berkurang and velocity pun berkurang. And velocity pun adalah negatif. Okay, so tengok ni graf untuk VT graf awak. Velocity berkurang velocity berkurang. M awak adalah negatif, so dia masih bergerak dalam keadaan negative directions. So dia masih bergerak to the left sebab dapat negatif. And velocity berkurang, so kalau kat sini awak nampak daripada sini dia berkurang 15 lah, 15 okay, ms, negatif 1. Apabila T bertambah dia dah jadi kosong. So 15 turun kepada kosong. Okay, so it means velocity awak decreasing. Okay, dan arah dia decreasing adalah masih pada arah ke kiri, to the left, negative direction. Okay, maksudnya dia sebab dia patah balik kan. Awal tadi dia positive direction sebab dia pergi menjauhi. So bila dia patah balik bermasuk in opposite directions sebab tu dia in a negative directions. Okay, dia mendekati origin dengan keadaan objek sekarang sedang semakin perlahan. Okay, so sampailah kita tengok pada explanation sekarang ni. So object is moving towards its origin, ini yang kawan awak sebut tadi sebab S dia berkurang dengan keadaan decreasing speed, V yang berkurang. Okay, dan arah untuk V ataupun arah motion of the object adalah negative direction. Sebab apa? Awak dapat velocity awak adalah negatif, gradient negatif, velocity negatif. Saya repeat banyak kali gradient negatif, velocity negatif. So tolong keep in your minds. Nak tahu dia arah mana, ke kanan ke kiri, ke atas, ke bawah ke. Untuk arah motion, you have to know what is the sign of the velocity. How to know the sign of the velocity? You have to know the M. Okay, so gradient negatif, velocity akan jadi negatif. And nilai A adalah constant lah. Sebab dia naik. Pertukaran velocity tu adalah secara seragam. Okay, so last sekali object is stationary lah. Sebab velocity kosong, acceleration pun kosong. Okay, graf yang terakhir untuk bahagian yang terakhir. Sebab nilai S dia constant kat sini. Okay, constant. Pada lebih kurang 27, dia dekat sini. Okay, pada dia 30, T30 pun ada dekat sini. Okay, masih sama. So bila S awak constant, bermaksud objek tak bergerak lah. Sebab S, bila T bertambah, jarak dia dengan origin tetap sama. So it means dia stop. Dia tak bergerak. So bila dia stop, velocity memang kosong, acceleration adalah kosong. Okay, so kita dah sejam live. Any question nak tanya? Ada soalan? So kalau tak ada, saya nak awak interpret untuk example 2.2 ni. Interpret dahulu soalan 1 dengan soalan 2. The way how you interpret kena guna format yang macam ni lah. Saya nak mesti ada macam ni. Maksud dia kena sebut dia moving away ataupun dia moving towards. And what happen to the speed, bertambah ataupun berkurang. And saya nak awak sebut dia dalam positive direction ataupun negative direction. And saya nak awak sebut what happen to the A. A constant ataupun A kosong. Okay.
Itu contoh soalan interpret lah. Dalam exam ni soalan exam ya. Soalan exam you have to interpret. Kalau dia suruh awak calculate, you have to calculate. Dalam bidang case ni tak bagi awak any numbers. So dia just nak awak interpret. Okay, ada soalan nak tanya? Any questions? Madam, yang acceleration tu dia takkan cerun Dia takkan cerun, yes. Dia shape untuk A sama ada you dapat constant which is linear straight line ataupun dia kosong. Okay madam. Thank you. Ada lagi soalan? Saya minta maaf, saya tak boleh nak buka kamera kan sebab anak saya pengasuh tak ada hari ni. Any questions? So kalau tak ada, awak proceed sampai pukul 3 ni kan. So at least sebelum pukul 3, awak submit kat saya soalan nombor 1. 2.2 question number 1 sebelum pukul 3 Ingat saya nak awak interpret by using the format yang ada dalam modul. Follow the exact format yang ada. Okay, follow yang ni lah. Semua item yang ada sebut kat explanation tu you kena sebut. Okay, so thank you class. Jumpa awak untuk jam yang ketiga tadi, jam yang ketiga nanti untuk tutorial. So kalau apa-apa soalan boleh PM saya siapa yang tak mark the attendance, so please mark the attendance dekat Telegram bot. Dan lagi satu saya ingatkan balik sebab tadi rupanya ada ramai yang tak masuk lagi. Okay, example 2.1 yang masih tak hantar Kia Satina Azrin Syahrizal. Example 2.1. Yang ni subtopik minggu lepas sepatutnya dah settle minggu lepas. Question 2.1 A and B yang masih tak hantar Abra, Kia Satina, Azrin, Arif, Syahrizal dengan Nurin. So tolong please submit dekat GC. Saya nak malam ni juga. Okay, so untuk sebelum ni sebelum pukul 3 submit yang example tadi. Okay, so thank you. Thank you madam. Thank you, madam. Thank you madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam, Ya. kalau macam keserunan tu kita tengok pada dua segitiga tu yang ada solo case tu kan? Azam tak dengar lah, awak kuatkan sikit boleh? Tak dengar, sekejap. Yang kecerunan yang madam cakap tadi, dia bergantung pada dua segitiga yang madam solo case tu kan? So maksudnya kalau yang macam yang displacement punya kecerunan yang ada triangle biru tu, kita tengok mana satu dulu madam? Tengok yang paling tinggi dulu ke tengok paling bawah dulu? So, Kita kena tengok T1 dan T yang paling kecil dulu. Yang paling kecil dulu. Maksudnya tengok yang kecil dulu lah, yang segitiga yang bawah dulu lah baru tengok atas. Yang mana? Yang mana? Yang segitiga, nak tengok, kita nak tahu dia macam mana kita nak baca dia. Nak baca dia dulu? Yang besar dulu ke tengok yang kecil dulu, segitiga tu? Kita akan baca nilai T yang paling kecil dulu sebab dia kita nak tengok bila T bertambah apa jadi dekat gradient kan. So tengok yang ni dululah sebab ini datang dulu. Ni dikira macam T initial lah, keadaan initial. Ini dikira sebagai keadaan final. So maksudnya kat situ dia makin meningkat lah tapi cuma negatif. Ya, dia meningkat, velocity meningkat tetapi gradient dia negatif. Itu maksud dia velocity awak bertambah tetapi objek sekarang sedang bergerak in opposite direction dengan initial direction dia. Okay, faham. Okay, kita nak lagi clear, kalau awak perasan kat sini semua gradient positif kan. So kat sini dia sebenarnya bergerak menjauhi ke arah kanan lah. Ke arah kanan. Kemudian dia ni sampai sini dia dah mula patah balik. Bila patah balik bermaksud dah bergerak in opposite direction. So dia bergerak ke arah kiri lah. Tapi dia patah balik tu dengan keadaan velocity dia semakin laju. Oh, okay, faham. Faham kan? Faham. Okay. Thank you madam. Okay.
Ni